سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. لرضاء الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang wajib bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan zatnya yang maha tinggi, yang menghendaki kita, alhamdulillah, yang menentukan kita, yang menghendaki kita, yang memilih kita, yang pada saat ini beriktikaf di dalam masjid ini dengan niat kita untuk sama-sama kita menimba ilmu, menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah sebagai tanggungjawab kita menjadi hamba Allah. Telah sedia maklum, apabila menjadi hamba Allah, maka ada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Tuhan ke atas diri kita. Selain daripada kita diperintah oleh Allah untuk menunaikan sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, kita juga diperintah oleh Allah sebagai perintah yang wajib, yang tidak dapat tidak ditinggalkan, yang tak dapat tidak mesti dilaksanakan, iaitu menuntut ilmu. Kerana ilmu itu merupakan penyuluh jalan ibadah. Sebanyak apa pun ibadah yang kita amalkan tanpa disuluh oleh ilmu yang benar, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah. Khususnya ilmu yang bersangkut paut dengan akidah, yang mana akidah ini merupakan tunjang utama yang wajib ada di dalam diri setiap muslimin mukminin, agar melayakkan amalan mereka diterima oleh Allah,
dan melayakkan mereka untuk berada kekal di dalam syurga nanti di hari kiamat. Maka dengan sebab itu wajiblah bagi setiap laki-laki dan perempuan yang muslim menjaga, memelihara, memantau akidah, memantau kefahaman ataupun pegangan kepercayaan di dalam hati, agar apa yang dipegang di dalam hati itu bertepatan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana perkara ini ada disebutkan di dalam khutbah Jumaat, yang mana kita di Malaysia ini tidak ada lain akidah yang mesti kita pegang, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah yang mesti dipegang? Kata ulama, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyah. Apa disebutkan apabila dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah, ialah mereka-mereka yang berpegang dengan undang-undang akidah yang dibawa, yang diajar oleh Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun Abul Mansur Maturidiyah. Maka di dalam kitab yang kita bacakan ni, Risalah Al-Misbah Al-Munir ni, inilah kitab yang nak menerangkan, yang nak mengajar kepada kita apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf wajib mempelajarinya, memahaminya. Ala kulli halin, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita menjadi penuntut-penuntut ilmu, yang diberi peluang oleh Allah mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu akidah. Mudah-mudahan dengan asbab ilmu yang kita belajar ni, Allah bukakan pintu-pintu kefahaman yang sebenar-benarnya, sehingga kita dapat membezakan fahaman yang betul dan fahaman yang sesat, fahaman yang layak dan fahaman yang tidak layak dipakai di dalam hati kita ni, insya-Allah. Batu kata ulama, setelah kita mengaji ilmu sifat 20 ni, bila kita mengaji betul-betul bersungguh, istiqamah dengan niat yang baik, adab yang betul, apabila diberi faham oleh Allah, kita sendiri akan dapat membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang sesat. Kalau kita tak mengaji ilmu sifat 20 ni, kita takkan boleh membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang sesat. Apabila kita sendiri tidak boleh membezakan mana akidah yang betul dan yang sesat, bagaimana pegangan dalam hati kita? Apa yang kita nak pegang dalam hati kita kalau kita sendiri tak tahu mana satu akidah yang betul dan yang sesat? Boleh tak dalam bab akidah ni kita campur? Akidah yang betul pun kita pegang, akidah yang sesat pun kita pegang. Boleh? Tak boleh. Dia mesti salah satu. Sebab itu perlu kefahaman. Apabila kita ada kefahaman, di situ nanti kita boleh membezakan, ini akidah yang betul, aku kena ambil ini. Yang ni akidah yang sesat, aku kena buang, aku kena jauhkan. Tapi kalau kita sendiri tak mengaji, tak ada ilmu, kita tak boleh beza. Bila tak boleh beza, kita ambil. Inilah yang berlaku pada masyarakat kita. Berapa ramai je contoh. Contohnya dalam penduduk masjid tanah ni, berapa ramai orang yang mengaji akidah. Berapa ramai yang ambil berat, yang ambil peduli belajar ilmu akidah. Berapa ramai. Pada adatnya, bila kita tak belajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, pada adatnya kita tak akan tahu mana yang betul, mana yang salah. Sebab itu tidak mustahil ramai di kalangan orang awam dia boleh menerima apa-apa sahaja fahaman. Betul tak pelik?
Orang awam boleh menerima apa sahaja fahaman, sebab mereka tidak boleh membezakan mana yang betul dan mana yang salah. Akibat daripada meninggalkan menuntut ilmu tadi. Jadi kita tak boleh nak menyalahkan 100% mereka yang menyebarkan fahaman-fahaman yang sesat. Tak boleh nak salahkan segala itu. Yang pertama-tama perlu disalahkan, dipersalahkan adalah diri kita sendiri. Nabi SAW telah bersabda, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu fardu. Menuntut ilmu itu suatu kemestian, bukan pilihan. Lebih-lebih lagi ilmu fardu ain. Menuntut ilmu fardu ain ini bukan pilihan, dia satu kemestian. Bila disebut fardu, bila disebut wajib, itu menunjukkan paksaan daripada Allah. Wajib itu bererti paksaan. Kenapa dikatakan paksaan? Kerana ada ancaman azab daripada Allah sekira kita meninggalkan. Siapa meninggalkan solat, ada azab. Siapa meninggalkan puasa, ada azab. Tak sama macam sesuatu yang disunatkan. Perkara yang disunatkan itu pilihan. Nak solat duha, silakan. Tak nak, silakan. Tak ada janjian, tidak ada ancaman azab ataupun denda daripada Allah bagi orang yang meninggalkan perkara yang sunat. Itu menunjukkan perkara sunat itu bukan paksaan. Tapi bila sebut wajib, paksaan. Ada ancaman daripada Allah. Jadi bermaksud, kalau demikian bermaksud apa-apa sahaja yang diwajibkan oleh Allah, maka kita sebagai hamba mesti menguruskan masa agar dapat melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah. Bukan menanti masa lapang baru menunaikan kewajipan dia. Itu perumpamaan. Contoh macam solat 5 waktu, semuanya itu dipaksa oleh Allah. Kita tak boleh pilih nak solat zuhur, nak tinggalkan asar, nak sembahyang maghrib, nak tinggalkan subuh. Tak boleh. Kerana semua itu wajib. Masalah wajib ni pun ramai di kalangan kita yang tak faham. Dengan sebab itu kita masih memilih-milih perkara wajib, memilih-milih perkara wajib. Sedangkan perkara wajib bukan pilihan, paksaan, kena buat semua. Sebagai contoh, saya sebagai seorang suami, saya hanya memilih kewajipan mencari nafkah, tapi saya meninggalkan kewajipan menuntut ilmu. Saya meninggalkan kewajipan solat 5 waktu. Saya meninggalkan kewajipan menutup aurat. Kerana pada sangkaan saya, wajib itu boleh dipilih. Nampak tak? Padahal tak boleh. Saya sebagai seorang suami, saya mesti cari nafkah yang halal. Dalam masa yang sama saya mesti solat. Dalam masa yang sama saya mesti menutup aurat. Dalam masa yang sama saya mesti menuntut ilmu fardu ain. Jadi tidak ada pilihan, mesti kena buat semua. Baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita penuntut ilmu yang sabar, kerana menuntut ilmu itu suatu perjalanan yang sangat payah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, gunung ilmu, aqabatul ilmi. Nak menuntut ilmu ni ibaratnya seperti mendaki gunung. Ada cabaran, ada halangan, ada gangguan, ada bahaya. Kalau kita nak mendaki gunung tanpa ilmu, tanpa panduan, tanpa persiapan, tanpa alat-alat, tanpa ubat-ubatan, tanpa senjata, kita takkan dapat mendaki gunung dan selamat sampai. Menuntut ilmu pun begitu. Kalau kita menuntut ilmu tanpa persiapan, semangat yang kuat, hati yang kental, sabar dengan kepayahan, kita tak akan dapat
menawan gunung ilmu tadi. Ramai yang berpatah balik. Kalau ibarat kaki gunung tadi, tak semua sanggup sampai ke atas sebab payah. Ada yang patah balik, ada yang tersesat, ada yang sampai atas tapi tak sampai turun. Begitulah keadaan menuntut ilmu tadi. Jadi kita kena hati-hati, waspada. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi bimbingan kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga istiqamah dah. Baik, sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Muka surat berapa? 6. Muka surat 6. Yang ada kitab boleh tengok muka surat 6. Perenggan pertama. Mengucap dukit masyarakat. Maka tiap-tiap daripada perenggan pertama muka surat 6 perenggan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Sebelum ni musannif menyatakan kepada kita apa pengenalan agama. Jadi kita dah faham dah, insya-Allah. Ringkasnya, bila disebut agama itu bermaksud undang-undang, peraturan-peraturan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan, yang diperintahkan, yang diwahyukan kepada para rasul untuk disampaikan, disebarkan kepada sekalian umatnya. Itu agama. Bila sebut agama, bermaksud undang-undang Allah, ringkasnya. Ketetapan, keputusan daripada Allah. Siapa dia Allah? Siapa dia Allah? Mempunyai undang-undang. Sebab tu kena kenal Tuhan, wajib mengenal Tuhan, supaya kita menjadi hamba-Nya yang berlapang dada, menerima dengan redha apa sahaja ketetapan dan keputusan daripada Allah. Tak berani nak lawan, tak berani nak sangkal, tak berani nak pertikai, tak berani nak perlekai. Sebab kenal siapakah empunya undang-undang tadi. Kalau sekadar Allah Ta'ala itu kita hanya tahu namanya tanpa mengenal sifat-sifatnya, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka tidak akan ada di dalam hati kita perasaan takut, gerun, malu, gentar dan sebagainya. Inilah yang menjadikan kita nanti seorang hamba yang melawan perintah Allah, tak boleh terima keputusan Allah. Sebab tidak kenal Tuhan empunya undang-undang tadi. Baik, kemudian kata musannif dulu, bermula undang-undang Allah Ta'ala. Itu bukan perhatian kita, insya-Allah hadirkan rohani dan jasmani kita. Sebab kita tak banyak masa belajar. Jadi bila ada masa belajar ni, gunakan baik-baik, gunakan betul-betul, tumpukan perhatian sungguh-sungguh. Kalau patut catat, patut tulis. Sebelum datangnya kelas pengajian kita yang akan datang, makna pastikan apa yang kita belajar hari ini, usaha untuk fahamkan. Itu cara ngaji tauhid. Itu cara ngaji tauhid. Dia tak boleh dengar sambil-sambil lewa gitu. Dia tak boleh. Sebab kita bukan main-main. Kita bukan nak mengaji main-main. Kita nak ngaji sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman. Bila ada kefahaman, baru kita dapat faedah daripada ilmu yang kita belajar. Di antara faedahnya, boleh membezakan akidah yang betul dan akidah yang salah. Kalau kita tak faham, nanti tak boleh beza. Jadi bermula undang-undang itu ada 5. Bermula undang-undang ataupun agama itu terbahagi kepada 5. Iaitu yang pertamanya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, yang kelimanya hukum harus. Itu hukum syarak namanya. Itu namanya hukum syarak. Kita kena faham juga hukum syarak itu apa. Hukum syarak itu apa? Kita selalu dengar hukum syarak, hukum syarak, hukum syarak. Apa dia hukum syarak?
Baik, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Apa sahaja urusan pekerjaan gerak-geri manusia itu tidak boleh terlepas daripada 5 undang-undang. Tak boleh. Mana tempat kita pergi, mana waktu kita duduk, bagaimana situasi kita, kita tetap berhubung kait dengan undang-undang Allah. Pernah tak dengar ada fahaman yang mengatakan sesuatu urusan di atas dunia ini terpisah dari undang-undang Allah? Tegang-tegang kita cakap fahaman politik suku, agama suku. Pernah dengar tak? Saya bukan nak berpolitik, saya nak cerita tentang hukum Allah. Dalam kitab akidah tersebut, apa sahaja urusan, apa sahaja kelakuan kita hamba atas dunia ini tidak boleh terlepas dari undang-undang Allah. Itu akidah, wajib pegang kita. Gerak kita, diam kita, pandangan kita, pendengaran kita, makan minum kita, perbuatan kita mesti akan berhubung kait dengan hukum Allah. Macam sekarang ni kita sedang duduk dalam hukum yang mana satu? Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Sekarang ni kita duduk dalam hukum yang mana? Barangkali ada yang wajib. Contohnya, saya tak pernah mengaji lagi tauhid, saya tak lepas lagi fardu ain tauhid, maka sekarang ni saya duduk dalam ilmu, majlis ilmu ni hukumnya wajib. Nisbah kepada diri saya yang tak tahu lagi, wajib. Nisbah orang yang dah faham, yang dah pandai ilmu tauhid, tiba-tiba dia duduk juga, dia jadi sunat. Dan ada seorang ni, contoh seorang ni dia tak ada belajar tauhid di mana-mana, tak ada ngaji fardu ain ilmu tauhid di mana-mana, tak ada ngaji mana-mana tauhid, online ke, bertalaqi ke, tak ada ngaji tauhid. Tiba-tiba di sini ada pengajian tauhid, dia duduk di sini, dia meninggalkan belajar ilmu tauhid sekarang. Contohnya sekarang dia ada masa, dia ada waktu, dia lari, dia tak nak datang, dia tak nak belajar, maka duduk dalam haram. Faham tak? Jadi apa sahaja kerja buat kita mesti ada hukum kait dengan hukum Allah. Jadi fahaman mengatakan berpolitik itu disukukan daripada hukum Allah, ini suatu fahaman yang merosakkan akidah. Faham baik-baik? Kenapa tu? Bahayanya apabila kita berpegang bahawasanya dalam berpolitik itu tidak ada hubung kait dengan hukum hakam Allah, maka saya akan berpolitik dalam keadaan saya tidak memperdulikan halal dan haram. Boleh faham tak? Itu tujuan kita mengaji. Tapi apabila kita tak belajar, kita tak tahu, kita akan terikut dengan pahaman yang macam ni, yang mana pahaman yang macam ni sangat-sangat berbahaya. Nampak tak? Dia akan boleh merosakkan akidah. Contoh, saya nak mentadbir, dalam keadaan dalam urusan pentadbiran politik ni tak ada hukum kait dengan halal haram, maka saya bebas untuk melakukan apa sahaja kerana pada saya tak ada hukum sini. Dalam bab ni tak ada hukum. Saya nak menipu boleh, saya nak menindas boleh, saya nak macam-macam lah, mana tak ada hukum kait dengan hukum. Faham tak? Bila kita belajar baru tahu, subhanallah, tidak ada apapun urusan kita yang terlepas daripada hukum Allah. Tak boleh. Ke mana-mana pun mesti terikat dengan hukum tadi. Betul cara buatnya, kita duduk dalam wajib ataupun sunat. Salah caranya, barangkali duduk dalam makruh ataupun haram ataupun harus. Itu maksud ni, itu maksud. Saya bukan nak berpolitik, nak cerita tentang hukum Allah. Apa tujuan kita ngaji? Nak tahu benda yang betul.
Itu tujuan kita ngaji. Nak tahu apa yang betul dan nak tahu apa kesilapan dan kesalahan kita. Itu niat, di antara niat yang mesti ada dalam hati kita sebagai penuntut ilmu. Aku mengaji, aku belajar kerana nak memahami tentang hukum hakam Allah, dan di antara lain supaya Allah menunjukkan kesilapan dan kesalahan aku dalam ibadah, agar aku dapat perbaiki. Itu niat kita belajar. Bukan nak baiki diri orang. Kita belajar tauhid bukan nak memperbaiki akidah orang, nak memperbaiki akidah kita sendiri. Kita mengaji tasawuf bukan nak membersihkan hati orang, tapi nak membersihkan hati kita sendiri. Kita mengaji fiqh bukan nak memperbetulkan syariat orang, tapi nak membetulkan syariat kita sendiri. Kalau kita niat dengan belajar dengan niat nak baiki orang, salah dah. Salah maksud menuntut ilmu tu dah salah dah. Maksud kita belajar tu dah salah dah. Kalau kita niat belajar nak betulkan orang, salah dah niat kita. Lari maksud dan tujuan menuntut ilmu. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu, apa sahaja perbuatan kita, tidak keluar mana tak terlepas, tak keluar tu mana tak terlepas daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Macam kawan-kawan kita yang ngaji secara online ni, kita main handphone ni pun ada undang-undang. Salah swipe dapat dosa, betul swipe dapat pahala. Apa saja pekerjaan, apa saja pekerjaan, kita main handphone, kita tengok apa, mesti ada undang-undangnya di situ. Tengok benda haram, haram lah. Nampak tak? Saya tak boleh kata sekarang ni saya main handphone, saya tak ada apa-apa hukum pun. Haram pun tidak, wajib pun tidak, sunat pun tidak, makruh pun tidak, harus pun tidak. Tidak, mustahil. Salah satu mesti berlaku pada diri saya. Itu maksud tu. Itu maksud apa sahaja pekerjaan manusia ni tidak boleh terkeluar daripada salah satu daripada undang-undang yang tersebut, yang dinamakan akan dia dengan hukum-hukum syarak. Atau panggil hukum syarak. Hukum syarak ni 5. Hukum-hukum syarak atau hukum-hukum taklifiyah. Yang tadi, yang 5 tu wajib, sunat, makruh, haram, harus ni dipanggil hukum syarak. Itu satu. Atau panggilan lain hukum taklifiyah, hukum yang diberatkan. Taklifiyah ni mana? Diberatkan atas kita. Siapa yang memberatkan? Siapa yang memberatkan? Allah. Itu nama kita ni mukallaf. Apa maksud mukallaf? Orang-orang yang diberatkan hukum Allah. Orang-orang yang diberatkan hukum Allah, itu nama mukallaf. Bukan muallaf, mukallaf. Kalau muallaf baru masuk Islam. Mukallaf orang yang diberatkan hukum Allah. Dia tak boleh lagi, mau tak mau, suka tak suka, seronok tak seronok, dia wajib mematuhi undang-undang Allah tadi. Itu mukallaf. Apa syarat mukallaf? Ada 4 syarat mukallaf. Tak kira apa bangsanya, Melayu, India, Cina, tak peduli, orang Arab, orang putih, apabila ada 4 perkara ini duduk pada diri dia, secara automatik dia mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah. Mana? Pertama, dia berakal, dia waras, dia tak gila. Yang kedua, baligh, cukup umur, keluar mani. Laki-laki seawal umurnya 9 tahun keluar mani. Kalau orang perempuan keluar darah haid seawal umur 9 tahun hijrah. Kalau laki-laki keluar mani, kalau perempuan keluar darah haid seawal umur 9 tahun hijrah. Kalau keluar mani, keluar haid awal daripada tu, tidak mukallaf lagi, tidak baligh lagi. Tidak baligh lagi. Kalau tak keluar mani sampai mana? Sampai umur 15 tahun hijrah, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Seandainya tidak berlaku keluar mani ataupun keluar darah haid, maka cukup umurnya 15 tahun hijrah dikira baligh dah. Maknanya baligh. Jangan nantikan tunggu sampai umur 50 tahun pula tak hanya semayang-semayang.
Atas alasan apa? Kenapa pakcik tak semayang? Pakcik tak pernah keluar mani lagi. Beratlah macam tu Dia kira umur 15 je balik dah tu. Tak syarat keluar mani dah. Jangan duk tunggu sampai umur 50 tahun bila nak keluar mani. Bila nak keluar mani tak hanya semayang lah. Yang perempuan pun begitu. Makcik kenapa tak semayang? Makcik tak pernah datang haid pun daripada muda. Sampailah ke hari ni umur 50 dah. Tak ada makcik, umur 15 tahun tu kira balik dah. Jadi dah dua. Yang ketiga, sampai seruan dakwah Islam pada diri dia. Sampai seruan Islam tu, dakwah Islam tu sampai pada diri dia. Tu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, dia boleh mendengar dan boleh melihat. Salah satu. Sama ada dia boleh mendengar ataupun dia boleh melihat. Maka mana-mana manusia yang ada empat syarat ini pada diri dia, secara automatik dia adalah orang yang diberatkan hukum Allah. Kalau tak cukup, tak ada masalah. Tak cukup satu. Dia ada tiga je, tak cukup satu. Dia tidak mukallaf, dia tidak diberatkan hukum. Dia tak nak semayang, dia tak nak mengaji, dia tak nak puasa, dia nak berjudi, dia nak minum arak. Tak ada dosa atas diri dia. Sebab dia belum diberatkan hukum Allah. Di siapa-siapa yang ada empat ni, dia diberatkan hukum Allah. Dia murtad sekalipun, dia murtad, dia tinggalkan Islam, masuk dalam agama lain, tetap mukallaf. Betul tak? Dia keluar agama. Bila dia keluar agama, dia balik tak? Dia berakal tak? Sampai tak seruan agama? Dia boleh mendengar melihat tak? Boleh. Maka walaupun dia murtad, tetap dia tersangkut, makna tetap dia berhubung dengan hukum Allah. Dia mukallaf. Jadi jangan kamu, wahai orang-orang yang telah murtad, jangan kamu menganggap apabila kamu meninggalkan agama Islam, kamu sudah tidak ada hubung kait dengan halal haram. Kamu tak boleh lari. Kamu tetap berada di dalam hukum Allah. Nanti bila kamu mati, segala dosa dan maksiat yang kamu buat dalam tempoh kamu murtad itu akan dihitung juga oleh Allah. Begitu. Itu nama mukallaf, dipanggil hukum taklifiyah, yang lagi akan datang menyebut akan dia di dalam huraian hukum syara insya-Allah. Maka nyata pula daripada huraian ini, makna teranglah, jelaslah daripada apa yang telah dihuraikan oleh tuan pengarang kitab sebelum ni, tentang definisi agama, kemudian pembahagian hukum-hukum Allah tadi yang dikatakan undang-undang Allah ada 5, wajib, sunat, makruh, haram, harus. Maka teranglah daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama. Bila difaham dengan apa yang disampaikan sebentar tadi, takrif pengenalan tentang agama tadi, ramai yang sebenarnya tidak mengenal apa itu agama sebenarnya. Sebenarnya ramai yang tak tahu agama itu apa. Walaupun jadi dah macam perkataan biasa kita sebut. Awak agama apa? Saya agama Islam. Selalu kita sebut agama Islam, agama Islam, agama Islam, agama. Selalu kita sebut perkataan agama ni. Rupa-rupanya kita menyebut dalam hal keadaan kita sendiri pun tak faham apa itu agama. Tapi kita selalu sebut agama. Tapi agama itu apa? Tak tahu. Tak tahu sebenarnya, tak tahu. Hanya pandai menyebut, kata tuan pengarang. Hanya kita ni pandai sebut aja agama. Jangan tinggalkan agama, kena ikut agama. Tapi kalau ditanya agama apa? Entahlah. Agama tu Islam lah. Dia jawabnya tu, agama tu Islam lah. Padahal agama tadi apa? Undang-undang. Itu agama. Kalau orang tanya agama itu apa? Agama itu undang-undang dan peraturan daripada Allah. Itu agama. Baru betul. Baru kata kenal agama. Ingat tak lagi dalam mukadimah kitab ni dulu, di antara sebab kenapa dia mengarangkan kitab ni, kerana dia diminta oleh masyarakat supaya menerangkan apa itu agama. Tolong terangkan wahai tu guru, apa sebenarnya agama ni? Sebab kami ni sebenarnya tak tahu agama tu apa. Tolong terangkan. Itu diterangkan tu.
Kenapa nak perlu tegangkan sedangkan kita ni dah lama duduk dalam agama Islam? Kena tegangkan kerana masih ramai yang tak faham sebenar-benarnya apa itu agama, hanya pandai menyebut sahaja, pandai menulis juga dengan dalilnya. Dia bukan cakap sebarang, ada bukti. Mana bukti yang mengatakan ramai orang tak tahu tentang agama? Mana bukti yang menunjukkan ramai yang tak faham dengan agama? Ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Itu dalil dia. Itu bukti dia. Kalau seseorang itu faham dan kenal betul-betul apa yang dikatakan agama, mereka tidak akan berkelakuan begini. Dia tak akan jadi macam tadi tu. Ada urusan-urusan yang disukukan daripada agama. Itulah tanda-tanda tidak memahami agama. Walaupun yang dia cakap tadi tu orang yang berpangkat, yang berjawatan, yang berpendidikan tinggi, yang berkedudukan, tapi bila disebut dalam dunia ni, dalam kehidupan kita ni ada tempat-tempat yang tertentu kita terasing daripada agama, itulah tanda dia tidak mengenal agama. Dia tak kenal agama. Tadi dia dah bagi tahu apa sahaja perbuatan manusia tidak boleh terasing, tersuku daripada agama. Tiba-tiba ada pula fahaman yang mengatakan pada tempat yang tertentu dalam bab berpolitik tidak ada hukum, tidak ada hukum kait dengan agama. Itulah menunjukkan dia tidak memahami apa itu agama. Yang cakap tu tak faham, yang mengiyakan pun tak faham juga. Yang cakap tadi dah tentulah dia tak faham. Sebab tu dia kata contohnya dalam pentadbiran pemerintah ni, agama suku, politik suku. Dia yang cakap, tiba-tiba yang bawah-bawah ni pun betul, ya benar, makna sama-sama tak faham. Jadi kita ngaji ni nak betulkan kefahaman. Dah tahu salah, taubat kepada Allah. Dah kita manusia mananya sempurna, betul? Itulah tujuan kita mengaji ni, nak memperbaiki kelemahan, nak menghilangkan kejahilan kita. Dulu kita cakap macam tu, dulu kita terikut orang macam tu sebab kita tak tahu. Ni dah tahu. Dah tahu. Kalau nak ikut juga tak tahu lah. Maknanya tak manfaat lah apa yang dia belajar. Dulu saya tak faham, dulu saya tak mengaji, dulu saya tak tahu. Saya pun mengiyakan perkataan ada perbuatan dalam dunia ni, perbuatan kita ni ada yang boleh disukukan daripada agama. Saya tak tahu waktu tu. Tiba-tiba saya belajar, saya mengaji, baru jumpa hukum yang sebenar. Rupa-rupanya tidak ada urusan yang kita boleh sukukan daripada agama. Saya dah tahu, saya dah belajar, saya dah mengaji. Saya tetap nak ikut juga pahaman yang dulu. Itu menunjukkan saya tidak mendapat ilmu yang berkah. Saya tidak mendapat ilmu yang bermanfaat. Kerana apa yang saya faham tadi tidak boleh mengubah diri saya daripada salah menjadi betul. Faham-faham dah, tapi saya tetap nak buat benda salah tadi. Itu tanda-tanda ilmu yang kita dapat tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Kita nak ilmu yang bermanfaat. Lepas tu kita doa sebelum mengaji, selepas mengaji, minta ya Allah berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Makna ilmu yang boleh diamalkan, ilmu yang boleh menjadi asbab amalan kita semakin betul. Semakin banyak kesilapan dan kesalahan, kemaksiatan yang kita tinggalkan dengan sebab kepahaman tadi itu ilmu bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat ni, dia hanya sekadar menjadi maklumat sahaja. Kalau cerita faham, tahu, tapi perbuatannya tidak. Itu ilmu tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Kita nak ilmu bermanfaat. Kalau sekadar nak tahu tapi tidak amalkan, lebih baik kita tak payah mengaji. Buat apa penat-penat kita mengaji? Sebab kita nak tahu, bukan nak amalkan. Jadi sia-sia. Ramai orang yang tidak, dalilnya mana? Ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama tersebut. Ramai orang yang tak nak ikut undang-undang agama tersebut, undang-undang agama tersebut. Ramai yang tak nak ikut. Masuklah diri kita sendiri. Masuklah diri kita sendiri. Yang wajib buat, yang haram pun buat. Itu dalil. Sebenarnya kita belum faham lagi dengan agama sebenarnya. Tak payahlah kita nak berasa, nak mujuk diri kita ni pandai, baik, soleh.
Sebab kita sendiri pun tak patuh lagi. Yang haram pun buat, yang wajib pun buat. Time solat, time mengumpat, time berdeki, time ikhlas, campur aduk habis. Ramai orang yang tidak menurut undang-undang, tak patuh, tak menurut di mana tak patuh. Ramai orang yang tak patuh dengan undang-undang agama yang tersebut. Maka ni kelakuan dia nak ceritakan, kelakuan dan keadaan yang menunjukkan kita tak faham dengan agama tadi. Mana? Setengahnya sembahyang sahaja. Dia tu semayang tak tinggal, semayang fardu, semayang berjamaah, semayang sunat, tahajud, macam-macam semayang yang wajib buat, yang sunat pun buat. Puasanya tidak. Tapi puasa tak pula. Puasa tak pula. Padahal sembahyang tadi fardu wajib. Puasa pun wajib. Tiba-tiba dia pilih sembahyang aja. Puasa dia tak nak buat. Itu menunjukkan dia tak faham lah. Kalau dia faham agama itu apa? Makna sembahyang pun aku mesti kena buat, puasa pun aku mesti kena buat. Sebab apa? Dua-dua ni diwajibkan oleh Allah atas dia. Ada pula yang sembahyang tapi tidak menutup aurat pula dah. Tanya sembahyang tutup aurat, lepas sembahyang ledah aurat balik. Yang perempuan waktu sembahyang pakai telekung, yang lelaki yang pakai seluar pendek waktu sembahyang pakai kain melekat. Lepas sembahyang turun padang bola mana-mana pakai seluar pendek pula dah. Yang lelaki lepas, yang perempuan lepas sembahyang buka balik telekung, free hair balik. Sembahyang je lah macam tu, tak payah pakai telekung. Sembahyang dalam keadaan rambut merebang. Allah, kenapa tak berani pula? Adakah menutup aurat itu wajib di dalam solat sahaja? Adakah menutup aurat itu wajib di dalam solat sahaja? Tidak. Maknanya kalau dipaham tidak, dalam solat pun tutup aurat, luar solat pun tutup aurat. Itu kalau faham. Kalau tak faham, dia salah faham lah tu. Mana dalam solat aku kena tutup aurat, lepas solat tak apa. Itu salah faham. Itu tanda-tanda salah faham. Itu tanda-tanda salah faham. Ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut, maka setengahnya sembahyang sahaja, puasanya tidak, dan setengahnya sembahyang, puasa, menunaikan haji, tidak pula mengeluarkan zakat. Sembahyang dah, puasa dah, haji dah, zakat pula tak nak keluar. Kalau dia faham, zakat pun dia akan keluarkan. Dan bermacam-macamlah berlakunya, macam-macam keadaan hamba-hamba ni beribadat. Macam-macam ini kata beribadat ikut nafsu ni. Ini yang menunjukkan, yang dikata oleh ulama, beribadat menurut hawa nafsu. Kita beribadat ni mesti menurut ilmu. Makna bila ibadat menurut ilmu, dia akan faham, sembahyang pun aku kena buat, puasa waktu sampai Ramadan aku kena puasa, kena sampai zakat cukup haul nisab aku kena keluar zakat pula, bila cukup kemampuan aku wajib pergi haji pula. Kemudian daripada tu apa? Aku kena cari nafkah yang halal sebab aku ada tanggungjawab anak bini. Kemudian apa lagi? Aku pula kena keluar cari ilmu yang wajib. Aku mesti mengaji ilmu fardu ain. Itu baru menunjukkan dia faham. Itu baru faham. Ada kalanya, ni lain pula. Ada kalanya membuat yang sunat jua, tidak yang wajib. Sunat pulun. Yang sunat pulun, sebut je sembahyang sunat apa, semua buat. Wirid apa, salawat jenis apa, tahlil jenis apa, semua buat. Bagus dah. Tiba-tiba apa? Tidak membuat yang wajib pula dah. Itu di antara perangkap syaitan dalam ibadat. Perangkap syaitan dalam ibadat. Imam Ghazali kata itu cara, di antara cara syaitan memasang perangkap di dalam ibadat, iaitu mana? Menggalakkan, menyuruh kita membuat benda yang sunat-sunat,
supaya kita leka dan meninggalkan yang wajib. Banyak tak berlaku? Tarawih penuh masjid, betul? Dosa tak sembahyang tarawih? Tak dosa sebab sunat. Tapi istiqamah sebulan penuh masjid. Lepas tarawih, lepas Ramadan, raya 2-3 hari, mula balik kelas-kelas fardu ain. Mula balik kelas-kelas fardu ain. Makna fardu ain apa? Masuk kelas pengajian yang wajib. Belajar bab solat, belajar bab haid, belajar bab nifah, belajar bab istihadah, belajar bab akidah, belajar tentang kelakuan yang wajib ada dalam hati, penyakit yang mesti dibuang dalam hati. Ini fardu ain. Lengang masjid, kosong masjid. Padahal itu yang lebih dituntut daripada solat tarawih. Biasa tengoklah tuan-tuan, biasa jumpa mana-mana masjid, mana-mana surau, begitulah keadaan. Kenapa tadi jadi macam tu? Tidak faham apa itu agama. Buat yang sunat-sunat, yang wajib tinggal. Menuntut ilmu yang fardu kifayah belajar, yang fardu ain tinggal. Tafsir, hadis, ngaji, akidah tak mengaji. Banyak berlaku tuan-tuan. Banyak sangat berlaku. Di sini pun banyak berlaku. Orang-orang kita menumpukan ilmu yang tidak wajib dan meninggalkan ilmu yang akibat daripada itu mudarat sampai kepada diri kita sendiri. Contohnya, dia hanya bersibuk berbimbang nak mengaji yang fardu kifayah, nak mengaji hadis, nak mengaji tafsir, akidah tak mengaji. Padahal akidah ni wajib. Akidah ni nak menceritakan tentang pegangan yang betul terhadap Allah, kefahaman yang betul terhadap Allah sebagai dasar iman. Tapi apabila ditinggalkan belajar ni, dia lompat kelas ilmu fardu ain yang wajib ditinggalkan, lompat kelas pergi mengaji tauhid, pergi mengaji tafsir, pergi mengaji hadis. Dengan sebab itulah mereka boleh menerima mereka yang mengajar tauhid, yang mengajar tafsir dan hadis yang bercanggah dengan akidah yang sebenar. Dia boleh terima, dia boleh percaya. Sebab apa? Tinggal yang mudarat diri sendiri. Sebab tu ulama besar, tubuh besar, jangan tinggal fardu ain. Tapi kita mengaji ikut orang. Tengok orang ngaji tafsir, kita pergi ikut orang ngaji hadis. Bukan salah, bukan haram, bukan salah. Tapi untuk kita tadi belum sesuai. Kerana ada benda yang lebih penting yang kita kena dulukan, supaya pengajian kita dan amalan kita tidak mudarat. Nampak tak? Kerana dalam tafsir hadis ini nak dibicarakan tentang kalam Allah, kalam yang maha suci dari sebarang jenis kekurangan. Tapi kalau kita nak mengaji tafsir dalam keadaan kita pun tak faham sifat Tuhan yang wajib, yang mustahil, yang apa, ini yang kita boleh menerima pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan duduk di atas langit, Tuhan turun daripada langit. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa tadi? Meninggalkan fardu ain. Salah siapa? Salah diri sendiri. Hati-hatilah tuan-tuan ni. Kita kena pastikan cara ibadat kita betul. Kerana dalam ibadat tu ada permainan syaitan. Bukan asalkan mengaji, asalkan beribadat kita akan dapat redha Allah, Allah akan terima amalan kita. Tidak, bukan begitu. Salah jalan, sesat. Salah cara menuntut ilmu, sesatlah perjalanan ibadah kita. Jadi pastikan baik-baik. Pastikan baik-baik. Penat tuan-tuan, rugi. Orang lain beribadat dapat redha Allah, masuk syurga, kita beribadat bermati-matian pergi ke neraka pula dah. Kan kerugi tu, kan ketertipu tu. Nampak tu nasihat ulama-ulama kita kena dengar. Kita jangan merasa lebih tahu, lebih alim daripada tok guru kita dulu-dulu. Jangan. Jangan berasa aku lebih faham. Jangan. Tak, nanti jadi mudarat diri kita sendiri. Ni kemudaratan dalam agama bukan cerita kecil tuan-tuan. Ceritanya tak habis sampai bila-bila besok selepas mati.
Kalau mudarat dunia ni tak apa lagi. Atas dunia ni punya mudarat tak apa lagi, sebab dia akan berakhir. Miskinlah semiskin apa pun dia akan berakhir. Sakitlah sesakit apa pun dia akan berakhir atas dunia ni. Tapi kalau selepas daripada mati kita dapat mudarat, mudaratnya takkan sudah sampai bila-bila. Mudaratnya takkan sudah sampai bila-bila. Orang yang mati dalam keadaan membawa akidah yang salah, duduklah dalam azab Allah selama-lamanya. Tak sudah. Jadi hati-hati, waspada. Kita ingat-ingatkan saja tuan-tuan, terpulang. Nak percaya-percaya, tak nak percaya, terpulang terserah. Sebab kita nak sampaikan apa yang tutup dulu, sampaikan, itu amanah. Bila kita tengok masyarakat kita beribadat dengan cara yang salah, wajib kita bagi tahu. Sebab Islam ni dia gitu. Dia bukan agama yang mendidik penganutnya mementingkan diri sendiri lah. Bila kita nampak kawan-kawan kita, masyarakat kita sedang berjalan di jalan yang salah, kena tegur, kena bagi nasihat, kena ingatkan. Itu terpulanglah. Bagi yang sombong, dia takkan peduli. Bagi yang sombong, dia takkan peduli. Bagi yang tawaduk, merendah diri, dia akan berterima kasih. Terima kasih, selama ni saya tak tahu, terima kasih, tolong tunjukkan. Begitu. Tapi kalau sombong, dia akan teruskan perjalanan yang salah tadi itu. Itu masing-masing lah. Kemudian katanya musannif tadi, jadi di antaranya tanda-tanda seseorang itu tidak faham agama, buat yang sunat-sunat. Yang wajib tinggal, sembahyang qada tinggal, sembahyang sunat ulun, tiap-tiap malam bangun tahajud 8 rakaat. Sembahyang sunat mutlak berpuluh-puluh rakaat. Tiba-tiba meninggalkan qada sembahyang. Qada sembahyang fardu, kena dulukan qada, utamakan qada. Jarang-jarang nak buat sunat yang bersebab berwaktu, silakan. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Lepas ambil wuduk, nak ambil wuduk, sunat wuduk, silakan. Tapi qada jangan tinggal. Sebab qada itu wajib di sisi kita. Mazhab Syafi'i, qada sembahyang wajib. Sama ada solat yang ditinggal dengan sengaja ataupun solat yang ditinggalkan dengan tidak sengaja, kedua-dua ni wajib digantikan. Wajib digantikan kedua-dua ni. Kalau yang tertinggal mesti digantikan, yang sengaja tinggal lebih-lebih lagi mesti digantikan. Jangan ikut pahaman tu. Pahaman tu dia kata yang tertinggal sahaja ganti, yang sengaja tak perlu ganti. Mana yang senang tuan-tuan? Pahaman mana yang senang? Yang pertama ke yang kedua? Yang memudahkan kita mana? Yang kedua lah. Sebab tu orang banyak ikut tu. Yang sunat, yang tertinggal tak sengaja, tertidur, bukan tahu masuk waktu tapi sengaja tidur, dah tak sedar, terlepas waktu, kena ganti juga kan? Kena, walaupun lebih-lebih lagi yang sengaja. Nampak tak? Yang tak sengaja pun wajib ganti, yang sengaja takkan tak payah ganti pula. Mimbabi, maknanya aula, terlebih-lebih lagi utama lah. Tapi ada masyarakat kita ni yang terikut pahaman tu, yang tertinggal saja qada, yang sengaja dulu-dulu lepak kedai kopi, main bola, tahu masuk waktu tapi buat tak peduli, ni tak payah ganti, ikut pahaman tu. Seronok lah. Sebab tu ramai orang ikut pahaman tu, mudah. Di sisi kita tidak, wajib ganti. Wajib kan ganti. Banyak yang terikut pahaman. Itu sembahyang qada kena ganti, kena buat qada. Yang sunat boleh ke tidak nak buat? Boleh. Tapi mengutamakan yang fardu dulu, iaitu qada sembahyang kena buat, jangan tinggal. Bila waktu nak qada sembahyang, tak peduli mana waktu.
Qada semayang tak ada waktu, daripada pagi sampai ke pagi balik boleh qada semayang. Dalam zuhur, dalam asar, antara zuhur asar, antara asar maghrib, antara maghrib isyak, antara isyak subuh, boleh qadakan apa je jenis semayang fardu yang kita nak qadakan. Contoh pagi ni kita nak ulun qada subuh boleh. Pagi ni kita nak qada asar boleh. Dalam waktu zuhur kan nak qada maghrib silakan. Yang tak bolehnya tak qada. Tak qada tak boleh. Tak qada. Ulun sunnah, qabliyah, ba'diyah buat, sembahyang duha buat, sembahyang qiyamul lail buat, tapi qada tak bayar. Mana boleh? Nanti Allah tanya. Qada tu wajib dibayar. Qada tu ibaratnya hutang, sembahyang sunat itu ibaratnya hadiah. Memberi hadiah dengan membayar hutang, mana yang lebih utama? Membayar hutang lebih utama. Nanti Allah tak tanya kenapa tak sembahyang duha, kenapa tak sembahyang tasbih, kenapa tak sembahyang qabliyah ba'diyah, tak tanya. Nanti kita kena tanya kenapa tak ganti sembahyang fardu. Baik, utamakan yang fardu, jarang-jarang nak buat sunat silakan. Tapi ada pendapat ulama yang lebih keras daripada itu. Siapa yang ada qada sembahyang tak boleh nak duduk bersuka-suka, nak lepak tepi laut, tak ada. Tak boleh nak duduk main handphone, tengok TV, tak boleh. Selain daripada dia cari makan, benda yang penting-penting, masa selebih daripada itu dia kena gantikan sembahyang. Nak duduk berjalan-jalan tak boleh, haram hukum. Itu kalau nak ambil pendapat yang lagi berat daripada itu. Nampak tak? Ada kalanya membuat yang sunat-sunat. Jangan tuan-tuan, dulukan yang wajib. Kalau jenis ilmu, dulukan ilmu yang wajib. Ilmu wajib di mana ilmu fardu ain. Ada berapa ilmu fardu ain? Ramai lagi di kalangan kita yang tak tahu, yang tak faham fardu ain yang mana, fardu kifayah yang mana. Itu yang main ngaji je. Tauhid fardu ain, tauhid, ilmu tauhid ni yang sedang kita mengaji, yang sedang kita bacakan ni, ilmu tauhid fardu ain, wajib. Siapa meninggalkan haram berdosa tak belajar. Apa peranan ilmu tauhid ni? Untuk membentuk akidah yang betul, supaya kita tidak memiliki akidah yang sesat, yang salah, supaya kita boleh membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang sesat, supaya kita boleh mempertahankan iman kita, jangan terpedaya terikut dengan fahaman-fahaman yang boleh mensyirikkan Allah. Ini peranan ilmu tauhid yang sedang kita mengaji. Hukumnya wajib. Siapa tak mengaji, hukumnya haram, jadi fasik. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira suami, tak kira isteri. Suami pun wajib memiliki akidah yang betul, isteri pun wajib memiliki akidah yang betul. Kadang-kadang masyarakat kita ni jenis sifat apa? Sikap melepaskan leher sendiri. Suami mengaji fardu ain, isteri ditinggalkan tak mengaji. Dan sedangkan dia pula tak mengajar isterinya. Padahal hukum asal wajib setiap suami mengajar isterinya fardu ain. Tapi berapa ramai di kalangan suami yang buat macam tu? Walaupun dia dah bagi nafkah, rumah, pakaian, makanan, tapi berapa ramainya suami yang mengajar isterinya bab haid, bab nifas, bab istihadah, rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, sifat mahmudah, sifat mazmumah. Berapa ramai suami yang mengajar isterinya benda-benda tu. Sebab tu kalau kita suami tak mengajar, wajib mencarikan guru untuk isteri kita, ataupun wajib bawa isteri pergi mengaji. Kalau tak, nanti kita akan dipersoalkan oleh Allah. Walaupun rumah dah bagi, duit dah bagi, tempat tinggal dah bagi, pakaian dah bagi, makan minum dah bagi. Itu nafkah yang wajib, yang bangsa zahiriyah, yang bangsa duniawiyah, yang bangsa roh ni, iaitu ilmu ni. Jangan lupa pula. Jangan lupa pula. Wajib. Sebab isteri kita pun dia wajib memiliki akidah yang betul. Isteri kita wajib memiliki hati yang bersih, ikhlas dalam amal. Isteri kita pun wajib menunaikan ibadat betul mengikut syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi tadi ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Jadi siapa-siapa lagi yang belum mengaji tauhid, tak lepas lagi fardu ain tauhid, wajib mengaji. Yang kedua,
ilmu tasawuf. Apa pula peranan ilmu tasawuf ni? Ilmu tasawuf ni nak mendidik kita, nak menerangkan kepada kita apakah sifat yang wajib ada dalam hati dan apa pula sifat yang haram ada dalam hati. Yang mana sifat-sifat haram ni bila ada dalam hati merosakkan ibadat yang kita dah buat banyak-banyak ni. Yang dinamakan hasad bagaimana, yang dinamakan dengki macam mana, yang dinamakan ujub macam mana. Apa sifat yang haram dalam hati kita? Sifat haram bila ada dalam hati hukumnya haram. Ada berapa sifat? Kalau tak belajar mana kita nak tahu? Padahal sifat tu haram, tapi kita tak belajar. Kita ingat benda tu perasaan biasa. Rupanya benda tu penyakit yang haram, tak boleh simpan, wajib buang. Jadi macam mana kita nak membuang penyakit-penyakit yang haram dalam hati kalau kita sendiri tak kenal? Jadi peranan ilmu tasawuf nak mengajar kita, nak memperkenalkan kita apa sifat yang mesti ada dalam hati dan apa sifat yang mesti dibuang daripada hati kita, untuk menghasilkan ihsan kita kepada Allah. Fardu ain. Yang pertama tauhid untuk akidah, tasawuf tadi untuk ihsan kita dengan Allah, nak menghasilkan keikhlasan, nak membuang penyakit-penyakit hati yang menjadi sebab amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Ni ilmu tasawuf, ngaji. Ngaji. Apa tak ngaji lagi wajib cari kelas fardu ain tasawuf. Kemudian yang ketiga ilmu fiqh syariat. Kalau kita di sini Asia Tenggara ni, Melaka ni, Masjid Tanah ni bermazhab Syafi'i, wajib ngaji fiqh Syafi'i. Jangan nak mengarut-ngarut mengaji fiqh Hambali, Hanafi, Maliki, tak perlu. Dulu kan fiqh Syafi'i. Kita nak solat mengikut mazhab Syafi'i, nak puasa, nak zakat dan sebagainya Syafi'i. Jadi jangan nak duk campur-campur aduk. Jangan. Yang mengajar pun kena bijak. Kita yang mengajar ni kena bijak. Kita kena tahu yang depan muka kita ni orang yang bagaimana. Orang yang datang masjid nak ilmu, nak beramal. Lain kita mengajar di pondok khusus, mereka ni maknanya dia belajar tu bukan sekadar nak beramal, insya-Allah nanti balik nak mengajar pula. Itu lain. Kita mengajar di masjid surau ni, orang awam datang ni, kita kena tahu mereka ni datang nak belajar fardu ain, nak betulkan amalan mereka. Jadi jangan kita pening-peningkan mereka untuk nak belajar ilmu yang tak sepatutnya mereka belajar dulu. Mantapkan dulu, fahamkan dulu fiqh Syafi'i bagaimana, barulah tak jadi fitnah. Ini kita campur aduk yang Hanafi, yang Hambali, orang jadi pening, orang jadi bengong. Daripada kunut subuh dah tinggal kunut, dah tak baca kunut. Daripada bersentuh kulit batal, bila mengaji dah tak batal pula dah. Kan jadi pening masyarakat tu. Ni tanggungjawab orang yang mengajar tadi, tidak bertanggungjawab. Dia kena faham. Lain kalau di sini orang yang bermazhab Hanafi, ngajarlah Hanafi. Kita duduk di tempat yang memang bermazhab majoritinya bermazhab Hanafi, ngajar fiqh Hanafi, tak salah. Tapi kalau sini yang bermazhab Syafi'i, kita bawa mazhab Hanafi, Hambali mengajar di sini, pening orang. Akibatnya dia akan merasakan apa yang dia dah amalkan selama ni salah. Sebab tadi tu, rupa-rupanya selama ni bersentuh dengan kulit tak batal lah rupanya. Jadi pening masyarakat. Nampak tak? Jadi yang mengajar ingat baik-baik, kalian bertanggungjawab di atas amal ibadah orang awam. Kamu salah menyampaikan agama, kamu akan bertanggungjawab di sana besok. Hati-hatilah. Jangan sembarangan nak menyampaikan ilmu. Jangan sembarangan nak menyampaikan ilmu. Jangan ilmu yang kita sampaikan tadi memberi mudarat orang lain. Jangan ilmu yang kita sampaikan itu memudaratkan akidah orang, syariat orang, memberi mudarat ihsan yang ada dalam hati orang. Jangan bermudah-mudah. Macam mana tutup guru kita daripada dulu ajar, itulah yang kita ajar. Jangan nak menunjuk lebih pandai daripada ulama dulu-dulu. Tengok almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid, Tuan Guru Haji Abbas, apa yang diajar masyarakat.
Mufti kita dulu-dulu, Mufti Haji Hasan dan sebagainya, apa ilmu yang dia ajar? Fiqhnya macam mana dia ajar? Akidah apa yang dia ajar? Jangan kita datang kemudian ni nak cantas apa yang mereka ajar, nak menunjukkan kita lebih betul dan lebih pandai daripada mereka pula. Ini yang menyebabkan masyarakat jadi rosak. Masyarakat jadi bengong nak beribadat. Daripada tak ragu-ragu jadi ragu-ragu nak beribadat. Jadi keliru nak ibadat dengan sebab orang yang kemudian ni nak menunjuk lebih pandai daripada orang dulu-dulu. Konon-konon ilmunya lebih betul daripada ulama yang dulu-dulu yang mengaji 30-40 tahun, tuan-tuan. Tok guru kita pondok tu mengaji 30 tahun, 40 tahun, kulit ke kulit, tuan-tuan. Mengaji kulit ke kulit. Fiqh, tauhid, tasawuf, tak payah cerita dah tentang ilmu alat ni, semua dalam dada mereka. 40 tahun, 30 tahun, kulit ke kulit. Nak bandingkan dengan kita orang akhir zaman ni yang mengaji 5-6 tahun. Agak-agak tuan-tuan fikir siapa yang lebih mantap halus ilmunya. Tiba-tiba kita yang kemudian mengaji 5-6 tahun ni nak menyalahkan tok-tok guru yang mengaji 30-40 tahun. Itu kata tadi sombong, takabur, merasa lebih baik, lebih betul daripada ulama dulu-dulu. Situ dah tak ada akhlak dah. Jangan cari guru yang tak ada akhlak. Jangan cari guru yang tidak ada hormat dengan ulama dulu-dulu. Itu ingat baik-baik. Bila kita merasakan kita lebih bijak daripada ulama yang mengaji 30-40 tahun tu, itu jadi dia. Na'udzubillah. Kita pun ajak masyarakat berfikiran macam tu juga. Nak menunjuk kepandai. Konon-konon kita ilmu kita lebih betul daripada ulama yang dulu-dulu. Na'udzubillah min zalik. Ni apa yang kita baca ni, kitab ni, inilah yang mana tok guru 70, 80 tahun, 900, 100 tahun kemudian dulu, inilah dia ilmu ni, tuan-tuan. Kalau saya nak menunjuk pandai, lebih baik saya baca kitab benda lain. Buat apa saya nak belajar, nak mengajar benda yang sama? Apa faedah yang saya dapat? Orang pun tak nampak saya hebat. Saya nak tunjuk hebat, baik saya baca kitab yang lain. Orang nampak, ini pelik ni. Tok guru dulu 50-60 tahun semua mengajar benda sama, dia mengajar benda pelik. Ni baru hebat. Tak, bukan itu matlamat kita. Kita nak memperjuangkan agama yang dibawa disampaikan oleh ulama dulu-dulu. Kemudian kata musannif, jadi hati-hati mengaji, tuan-tuan. Dulu kan fardu ain, fardu kifayah tu tangguh dulu. Bukan tak boleh belajar, tangguh dulu. Yang fardu ain ni bereskan dulu. Mantapkan akidah dulu betul-betul. Fahamkan betul syariat kita betul-betul. Fahamkan ihsan kita betul-betul. Kemudian barulah boleh nak pergi tanah yang fardu kifayah tu. Jangan dulukan yang fardu kifayah, tinggalkan yang wajib. Nanti rosak amalan kita. Takkan sampai maksud ibadat kita. Walaupun kita berasa dah soleh-solehah, banyak melakukan amal soleh, rajin pergi kuliah. Rupa-rupanya kita dalam perangkap permainan tipu daya syaitan tadi tu. Syaitan ini bukan ajak kita berzina, minum arak, berjudi je, tuan-tuan. Ada kala dia mengajak kita buat benda baik, tapi bukan tujuan nak menjadikan kita orang baik, tetapi mereka, yakni syaitan, sedang memasang perangkap yang nak membinasakan kita. Jadi jangan bermudah-mudah. Perjalanan ibadah ni sangat berbahaya. Salah jalan, merana selama-lama di hari kiamat besok. Kena takut, kena risau, kena bimbang. Jangan mengaji sebarang, jangan cari guru sebarang. Ada kala membuat yang sunat-sunat, tidak yang wajib. Berapa ramai orang mengaji tafsir hadis tak mengaji tauhid? Nampak ngaji tafsir hadis tu hebat, betul. Tapi kalau kita tak ada akidah, kita boleh rosak akidah, tuan-tuan. Tak ada faedah ngaji tauhid, ngaji tafsir, ngaji hadis tapi akidah sesat. Apa faedah? Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama. Atau sebab daripada tak kenal agama lah jadi macam tu. Jadi kita sampaikan, kita terangkan, mudah-mudahan dapat petunjuk. Kalau begitu hendaklah kamu mempelajari akan agama dengan bersungguh-sungguh. Ngaji agama ni bersungguh. Mengaji agama ni bukan nanti masa lapang. Nantilah ada masa lapang saya mengaji. Bukan begitu.
Wajib memberikan, wajib memperuntukkan waktu supaya kita dapat menunaikan kewajipan belajar fardu ain. Kalau orang tanya apa hukum memberikan waktu untuk mengaji fardu ain, jawabnya wajib memberikan waktu. Bukan nanti masa lapang baru saya ngaji fardu ain. Dah. Boleh tak kita nak kata nanti masa lapang saya sembahyang zuhur? Kalau ada masa lapang saya sembahyang asar, boleh? Tak boleh. Kita kena bahagikan masa supaya kita dapat menunaikan kewajipan sembahyang fardu zuhur dan asar dan sebagainya. Begitulah juga dengan ilmu. Jangan kita kata nanti ada masa lapang saya ngaji tauhid, ada masa lapang saya ngaji tasawuf, ada masa lapang nanti saya ngaji fiqh Syafi'i. Tidak, bukan nanti ada masa lapang. Wajib menguruskan masa kita supaya ada jadual-jadual yang tetap supaya kita dapat mengaji ilmu yang wajib fardu ain tadi. Baru betul. Lepas tu kalau ada masa lapang, anak pergilah tadah-tadah dengar kadang-kadang ilmu-ilmu fardu kifayah. Boleh. Ada masa lapang-lapang nak pergi dengar-dengar tafsir, ada masa lapang nak pergi dengar hadis, boleh, sebab ilmu tu bukan wajib. Tapi kalau yang fardu ain tadi, tidak ada istilah nanti masa lapang saya baru ngaji tauhid, ada masa lapang baru ngaji tasawuf, ada masa lapang baru ngaji fiqh. Dah wajib. Dan satu lagi, tajwid. Nak memperbetulkan bacaan-bacaan dalam sembahyang kita. Tidak terlambat lagi tuan-tuan, belum terlambat lagi kita nak baiki. Kalau kita nampak, kita tengok diri kita tadi salah perjalanan cara menuntut ilmu, belum terlambat lagi. Baiki cepat-cepat. Baiki cepat-cepat. Lebih besar pahala mengaji fardu ain daripada tuan-tuan mengaji tafsir. Kita fardu ain tak lepas lagi. Kita pergi ngaji tafsir, kita pergi ngaji hadis, fardu ain ni kita tinggal. Ketahuilah, mengaji fardu ain ni pahalanya lebih besar daripada mengaji fardu kifayah. Sembahyang qada lebih besar pahala daripada sembahyang sunan. Sembahyang qada lebih besar pahala daripada sembahyang sunat. Mengaji fardu ain lebih besar pahala daripada mengaji fardu kifayah. Jadi jangan kita cari benda yang lebih rendah, tinggalkan benda yang lebih tinggi. Betulkan balik cara kita beribadat. Jangan ikut-ikut orang. Jangan ikut-ikut orang. Kita kena ukur diri kita sendiri. Lain dah beres. Bila sebut tauhid, beres. Kita sendiri dah boleh beza mana fahaman betul, mana fahaman sesat. Kita dah boleh beza dah. Beres fardu ain. Tauhid tak apa, tak nak ngaji tauhid lagi dah. Silakan, tak ada masalah. Kita dah boleh selamatkan diri, kita dah boleh jaga akidah kita. Kalau datang fahaman yang pelik-pelik pun kita boleh tolak. Ini masalahnya, datang fahaman mana-mana pun kita tak tahu. Yang mana betul, yang mana salah pun kita tak tahu. Akhirnya kita ambil dua-dua. Isnin malam Selasa Tuhan tidak bertempat, Selasa malam Rabu Tuhan duduk atas langit. Dua-dua kita ambil. Na'udzubillah min zalik. Dan kejadian agama itu mengaji sungguh-sungguh, kenal betul-betul. Dan kejadian agama itu, terbentuknya agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam, iman, ihsan. Jadi macam mana kita nak memahami tentang Islam itu? Ngaji fiqh. Macam mana kita nak mengenali, nak menghayati, nak memahami yang dinamakan Islam tadi? Secara ringkas dulu dah bagi tahu Islam itu apa? Islam itu amalan zahir. Jangan lupa. Islam itu amalan zahir. Sembahyang, puasa, tutup aurat, muamalah, munakahah, itu Islam. Itu Islam. Jadi macam mana nak memahami, nak menghayati yang namanya Islam tadi? Ngaji fiqh. Ngaji fiqh. Fiqh Syafi'i. Jangan kalau nak ngaji fiqh 4 mazhab. Itu untuk orang nak ngajar boleh. Kita bukan nak ngajar, nak beramal. 4 mazhab, ngaji fiqh 4 mazhab bagus, tapi untuk kita orang kampung ni tak payah ngaji 4 mazhab tu. Kita bukan nak ngajar siapa, kita nak beramal. Fahamkan dulu mandi wajib macam mana sisi Syafi'i, ambil wuduk di sisi Syafi'i macam mana, yang sah dalam mazhab Syafi'i semayangnya macam mana. Ngaji yang tu dulu. Jangan kalau nak ngaji 4 mazhab ni nak tunjuk pandai ke apa, supaya kita boleh sembang lebih daripada orang. Ngaji fiqh Syafi'i dulu, itu untuk Islam tadi.
Kita akan faham tentang semayang, rukun semayang, syarat sah semayang, mandi wajib, ambil wudu, bersuci. Itu semua kan? Semua tu ngaji fiqh. Ngaji fiqh. Nanti dia disebut kalau yang berniaga dia sebut pasal perniagaan, yang menikah kahwin ada sebut pasal nikah kahwin. Itu dalam fiqh Syafi'i. Ngaji fiqh Syafi'i supaya dapat kita menghayati Islam tu apa sebenarnya. Amalan zahir tadi macam mana. Kemudian iman. Nak menyempurnakan iman, nak faham betul-betul iman tu apa? Iman tu bermaksud pegangan dan kepercayaan yang betul di dalam hati. Itu iman. Pegangan dan kepercayaan ataupun kefahaman yang betul di dalam hati, dan pegangan yang betul dalam hati terhadap Allah, terhadap Rasul, dan terhadap benda-benda yang termaktub di dalam rukun-rukun iman tu. Macam mana nak menghayati, nak memahami rukun iman ni? Ngaji tauhid. Ngaji tauhid ni tauhid ni kitab ni tauhid ni. Tu baru boleh menyempurnakan yang namanya iman tadi. Dan macam mana pula nak menghayati ihsan. Ihsan ni apa? Kata setengah ulama, ihsan ni mana? Ikhlas. Beramal dalam keadaan hati, niat dan tujuan, maksud ibadat kita itu tidak ada lain melainkan nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirik khafi dalam hati kita dalam ibadah. Tidak ada ujub, riya, takabur, sum'ah dan sebagainya. Jadi macam mana nak menghasilkan keikhlasan tadi supaya hati kita suci daripada sifat-sifat yang bercanggah berlawan dengan ikhlas tadi, supaya amalan kita yang dah menempati syarat dan rukun diterima oleh Allah dan layak mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Dan kita pandai bagaimana cara nak menjaga pahala ibadat yang kita dah buat. Sebab penyakit hati ni tuan-tuan, dia boleh menjadi asbab pahala amalan yang kita dah buat berpuluh-puluh tahun itu dihapuskan oleh Allah sekaliannya. Jadi bagaimana cara dia? Ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf. Kita penawar bagi hati, Minhajul Abidin. Itu untuk kita orang awam cukup lah tu. Penawar bagi hati pun dah hebat dah. Tak tergamal dah kita penawar bagi hati tu. Jadi 3 ni. Nak belajar, nak faham tentang Islam, ngaji fiqh Syafi'i. Ingat. Nak fahamkan tentang iman, ngaji akidah tauhid ahli sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga ngaji ihsan ni, ngaji kitab tasawuf. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan manfaat dengan apa yang kita pada pagi ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu tidak sempurna, kelak pengajian kita ni tidak sempurna, banyak salah silap, banyak cacat celanya, apa pun kita harapkan belas kasih Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya, Allah taala menerima dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, anak isteri kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, masyarakat kita, kawan-kawan kita, semuanya. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah pimpin zahir dan batin kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Jauhkan daripada terikut terpedaya dengan fahaman-fahaman yang mengelirukan, yang menyesatkan akidah, yang menyesatkan syariat. Mudah-mudahan Allah pelihara keturunan kita hingga kiamat. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan umur yang berkah, diberi keluasan harta, rezeki yang halal lagi berkah. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi taufik oleh Allah menjadi penuntut ilmu yang sabar, yang cekal. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan guru-guru yang amanah, guru-guru yang menyampaikan agama yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina ma ahli qutul untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Insyaallah kuliah di sini yang seterusnya pada minggu yang ke-3, minggu yang ke-3. Pada minggu depan tak ada, minggu 1 lagi dah insya-Allah. Mudah-mudahan jumpa lagi. Alhamdulillah. Dan minggu ke-5. Bulan ni ada minggu ke-5, dan minggu ke-5 pun insya-Allah. Kalau bulan tu tak ada minggu ke-5, minggu pertama dan ke-3. Kalau bulan tu ada minggu ke-5, mana pertama, kedua, ketiga dan ke-5 lah. InsyaAllah sampai kalah. InsyaAllah. Masih minggu lagi insyaAllah. Ada kelut.
Waalaikumsalam. Sihat kan? Sihat ni. Aku tak ada buat kuliah online. Ada. Memang saya selalu buat. Sebab kadang-kadang kita tak dapat datang. Tak apa nak abang Abang boleh ambil saya punya TikTok. Ni saya punya TikTok ni ha. Abang di TikTok tak ada? Saya tak ada. Kalau ni abang Saya nak ambil nombor Ustaz. abang download. Saya punya nombor 01. Dia tak boleh cakap sini nanti kan dia kena ban. Dia dengar nombor pun tak dia. Oh ya. Malaysian. Nak kawan-kawan kita ikut. Ha? Ingat tak? Ingat. Dia kata mana bahasa nama. Ambil nombor dulu lah. Ambil nombor tizu. Masya-Allah. Subhanallah. 013 113 Saya pernah 013 627 627 96 96 73. Nanti saya masuk. Saya dulu ada nombor Ustaz. Nanti saya masukkan dalam grup saya insya-Allah. Masih ada grup kuliah tu, nanti saya masukkan. Ni. Insya-Allah. Cahaya ni dia free pun datang. Masya-Allah. Sekarang duduk mana? Ada pencin apa? Dekat Semudang lah. Masih ya. Dekat Semudang lah. So, saya ride dia. Tak ada lah. Betul. Motor lembik. Kau yang accident masuk kerana sekarang trend dah Dah tak ada dah kan? kita dah nak runtuhkan hospital tu, nak buat baru. Nak buat baru. Sekarang cuma tinggal ini pakar dengan 4 jauh bawa dia. Terima kasih bang. Jumpa lagi bang. Ada minggu ketiga saya. Minggu ketiga insya-Allah. So mana kalau saya tak dapat datang pagi jadi, kita boleh ikut kuliah online. Boleh ikut. Tapi kawan-kawan kita ni lah ikut dekat TikTok banyak. Kat Facebook saya buat tak ada orang. Maknanya macam tu. TikTok sekarang saya tak ada TikTok. Anak-anak dia boleh. Rumah dia boleh. Tengok TikTok nanti dia hayal. InsyaAllah. Baik. Jumpa lagi. Doa saya Doakan saya kat sana. sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kata mana macam pernah tengok mana saya kata ni. Cuma lama sebab saya lah lama pergi ke masjid kan. Di Syuhada. Masjid Syuhada. Kita ada mengajar masjid. Dulu Dia tidak. saya tak sempat. Saya malam tu saya dekat Salam, saya tak sempat nak balik. Dengan macam kuliah Ustaz tu dah bercanggah dengan saya punya ni. Dah jadual ni. Jadual. Tak apalah insya-Allah. Dekat Surah Munawarah masih lagi buka. Masih minggu macam biasa lah. Bukit Terendak pun macam biasa. Depan ni mana kata? Nak pergi rumah. Beli rumah. Boleh. Ada semalam aku suruh haji kat sini. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Masih datang Jom Mas Sri. InsyaAllah. Ni baru 3-4 kali baru baca kita. Masa datang kuliah haji tu. Tengok tu. Baik, jumpa lagi tu. Pergi mana? Balik lah. Mana tahu pergi pantai ke? Tapi ni dia dekat depan tu dia dah masih bagus dia baca doa untuk kelas ni. Seperti Nazilah. Nazilah. Kunut dia tak baca? Tak baca. Mana punya orang?
Ha? Dia dah tua ini kita fikir Pelik lah tu. Orang suruh baca kunut. tu lah Kunut nazilah tu bukan masuk dalam sunat abad. Itulah tu pelik-pelik lah. Itulah sebab dia. asal sini pula kan Kat sini. Okey, tak apa, nanti akan datang kita buat. kita pom satu kali. Tak, kunut nazilah bukan sunat bukan sunat abad. Dalam mazhab kita yang menjadi sunat abad adalah doa kunut. Sebab tu kalau tertinggal doa kunut disunat sujud sahwi. Kalau kita tak buat kunut nazilah, tak disunatkan sujud sahwi. Kenapa nak baca kunut nazilah tinggalkan kunut? Jadi orang awam kena tipu lah. Itu semayang ni biasa kita sebut baca doa Menipu orang awam, nak nunjuk ke pandai. kita dah baca doa kita nak tak pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni baca kunut. Ini sini mana satu ni terus dia tak ada itu yang tak yang mati Yalah. yang dia yang tu dia baca gitu je. Tapi yang Kunut yang biasa tu dia baca juga. baca Itulah sebab bahaya. tak baca doa ni betul sama Orang bangun dia Allah Mahini semua. ada Darah yang Allah Mahini dah. Allahumma sholli Islam. Pelik-pelik tu. Duk beramal campur aduk tu lah. Nanti orang masyarakat jadi ikut lah benda macam tu. lain Okey pi insya-Allah. Nanti doa kunut tu yang sunat abad ni. Kunut nazilah bukan sunat abad. Lain fahaman ni. Masya-Allah. Itulah dia sahabat-sahabat yang dikasihi Allah. Bila datang orang pelik-pelik ngajar tempat kita macam tu lah. Balik mana bang? Tanjung. Ni. Dokek lah. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. Tu baru nampak hebat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa, baca kunut nazilah, tinggal doa kunut. Habis orang kampung kena tipu. Panahin je sekejap. Allah macam-macam Boleh ke kalau kita nak baca kunut senang duduk-duduk? Boleh, tak ada masalah. Doa kunut, doa. Lepas semayang tu kita nak masukkan doa kunut nazilah tu dalam doa kita, boleh. Tak ada masalah. Walaupun dalam solat subuh dalam solat subuh ke, dalam solat zuhur ke, lepas wirid semayang kita baca doa Allahumma ighfirli muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Lepas tu nak masukkan doa, nak masukkan doa-doa kunut nazilah dalam tu, tak ada masalah. Kalau Boleh. dibuat setiap kali solat Jumaat, setiap solat Jumaat tu, Boleh. rakaat kedua tu Boleh. pun boleh juga. Boleh. Kunut nazilah ni dalam waktu zuhur, dalam waktu asar, dalam waktu maghrib, dalam waktu isyak, dalam waktu subuh, boleh. Sebab tilik kepada bala yang Allah turunkan kan, bala peperangan, bala musibah banjir ke, musibah kemarau ke contohnya, boleh baca kunut nazilah pada tiap-tiap waktu solat. Luar solat pun nak baca doa kunut nazilah pun boleh, sambil duduk-duduk nak baca kunut nazilah boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Sekejap nak baca komen sekejap. Tadi tak dan nak baca komen lah, saja-saja baca je. Kesian kawan-kawan ni. Sambil memanahkan ninja ni. Tengok tak sahabat ni, pelik-pelik fahaman ni. Kalau habis orang kampung tipu. Orang lain imam baca doa kunut subuh, lepas tu baca kunut nazilah, dia baca kunut nazilah tinggalkan kunut. Allah. Pelik-pelik. Kesian orang kampung, kesian orang pekan Masjid Tanah ni. Kesian orang pekan Masjid Tanah ni, dikelirukan, duk tunjuk benda pelik-pelik. Tu yang kita tak suka tu, jenis tu yang kita tak suka. Kita bukan dengki, kita tak suka jenis pahaman pelik-pelik tu. Kita bukan dengki, kita tak suka pahaman yang pelik-pelik, yang mengelirukan masyarakat. Orang beramal elok-elok dah, kau datang kemudian nak nunjuk ke pandai. Acah-acah solidariti lah ni.
Allah Allah. Pakat-pakat doa sahabat. Mudah-mudahan kita sekalian yang diselamatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Amin amin amin. Doa yang baik-baik. Terima kasih. Moga Allah kembalikan doa yang baik-baik itu kepada kalian semuanya. InsyaAllah. Ilmu doa pada Allah jadikan kita orang rajin menuntut ilmu fardu ain. Tanpa ilmu fardu ain, bacalah Quran 5 kali khatam, semayanglah banyak-banyak, pergilah haji umrah, nanti amalan kita ditolak, Allah tak terima. Dulu kan ngaji fardu ain, kita baca Quran, silakan duduk santai, tak boleh, jangan sebut bahaya. Tadi siapa tadi? Mana moderator siapa ni? Ukti ni ke? Siapa yang tadi ya? Siapa moderator tadi ya? Tolong jam tu ajaran nak buat apa? Oh dah tadi ada yang kata moderator mana? Okeylah, sama-sama rehat. Ni apa pula, terinvite ke apa ni? sorry terinvite pula. Sorry. Sorry. Nak buat apa? Tak balik ya. Nak buat apa lagi? Dah habis kelas. Balik ya, tidur. Belum tidur lagi. Tak cukup tidur lagi. Kita nak tanya, kalau kita buat solat qada saja tanpa buat apa-apa solat sunat, boleh, tak ada masalah. Itulah yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Apa lepas kita mancing? Boleh boleh. Yang qada sama yang sunat tak buat, boleh, tak ada masalah. Tak berdosa tinggalkan sunat, tapi berdosa tinggalkan qada. Okey, saya minta undur diri dulu sahabat semua. Selamat rehat, selamat berhujung minggu, selamat berehat-rehat, berlepak-lepak, tadi siapa yang kata nak jadi moderator tadi, siapa? Mananya? Yang mana satu? Ada lagi tak? Okey. Tu tanya tadi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.